warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua kawan-kawan? Jadi minta maaf ya, kita ada masalah teknikal tadi dan kita punya apa live kena terminated beberapa 30 saat sebelum start. Aduh. Okey. So kita saya harap kita boleh share balik link ni dengan kawan-kawan. Kita share balik link ni dan kita cuba untuk buat yang apa? Kita cuba untuk study lah macam biasa. Setiap hari Isnin kita akan study market apa yang okey, apa yang tak okey. Yang mana kita nak buat watchlist, yang mana sesuai untuk buat apa technically dia bullish, yang mana technical tengah bearish. Okey. Terima kasih yang join. Harap-harapnya ada ramai lagi kawan-kawan. Alright. Kita tengok. Sekejap saya cuba share dulu. Okay. Kita dah dah terminate lah kita punya live tadi. Say man. Okay. Kita cuba sekejap saya tengok kita punya link live lagi sekali. Okay, sambil-sambil itu saya minta tolong kawan-kawan share dulu ya. Dan kita akan buat kita punya sesi lagi 2 minit kita akan start. Just nak make sure kawan-kawan yang ada dia boleh follow Okay, sementara tu kita share dulu. Please share dekat saya punya ni lah. Alright. Okay. So, kita ada berapa orang? Okay, 6 orang. 6 orang hari tu. Starting biasa kita ada dalam 20 sebab live kita terminated tadi. Aduh, kacau. Okay, tak apa. Anyway, minta tolong tuan share dulu kawan-kawan supaya lagi ramai dapat benefit daripada kita punya watchlist hari ni yang kita nak buat. Okay. Okay. Kita share dulu screen Okay, macam biasa kita akan share ataupun saya akan share saya punya screen yang kecil punya lah. Okay, supaya semua orang boleh nampak yang paling maksima. Alright. So ni kita punya screen lah. Okay, saya punya setup yang trading setup yang biasa saya guna lah. Okay. Dan ini saya punya screener MA5, 10 dan 50. Oh, satu lagi lupa nak buka. Moving average. Bukan, apa website screener berapa besar. Saya buka dah ada. Oh, dah ada. Okey, dah ada dah. Okey, ni kita punya screener dekat website propongbursa.my So ini kita refresh dulu sekali. Sebab screener ni dia data dia delay 15 minit. Jadi apa? Sesuai untuk swing trader lah. Kalau nak buat intraday semua tu belum boleh lagi. Okey, kita punya data belum live. Tapi senarai counter tu memang ada yang potential untuk buat intraday. Itu kena pandang tengoklah. Depend on your trading strategy dengan SOP. Okay, so untuk yang full access kita ada basic trend following, advance, pre-closing dan juga T0. So empat-empat ni semua jenis yang momentum dan juga trend following. Okay. Yang jenis buy on dip semua tu tak adalah. Okay, sebab ni kita fokus betul-betul short term trade yang kita tak perlu tunggu lama. 1-2 hari ataupun maksimum 3 hari je dia terus kita boleh jangka dia jalan. Ya. Okay. Boleh korang semua boleh dengar ya? Oh, loudly. Okay, sorry. Mr. Y Lin. Lailin, tolong komen sekali lagi. My volume is already enough. Is it loud enough or need to make it louder? Okay, kawan-kawan lain pun boleh komen tolong komen kita punya suara dan juga video. Adakah dia dah okay ataupun dia belum okay. Okay, komen dulu sekali. Suara dengan video okay ke tak okay? Okay, dah dengar. Baik. Terima kasih banyak. Siapa tu?
Aziz dengan Cik Osman. Okey, terima kasih. Cik Aziz dah ni dah follow, dah share. Terima kasih banyak dah ada tag share tu. Nanti kalau siapa yang ada soalan, kita boleh mula bertanya pukul 10.30 dan ke atas. Sebab kita akan review watchlist kita dulu dua minggu lepas dan minggu sebelumnya, dan juga kita akan buat watchlist baru, dan lepas tu baru kita fokus kepada discussion. So hopefully kita boleh lalu cepat sikit dan kita segerakan. Alright. Kita tak payah komen lah overall market lah, sebab biasanya overall market ni dia menunjukkan keadaan ekonomi semasa lah. Okay. So kita tengok market pun lebih bullish lepas pada CPI announcement hari tu dekat Amerika. Okay. So terus kita buka watchlist kita bulan berapa ya. Kita tengok 2 minggu lepas dulu, pada 31 Oktober dan juga 7 November. 31. So kita tengok nombor 31. 31 Oktober. Yes, ni kita ada BTF dan juga PC. Jom kita tengok. Okey, mula-mula sekali kita nampak top glove. Okey, ini adalah trigger 31 hari bulan. Kita minimize ni dulu. Dan kita maximize chart yang ni. Okey. So ini adalah indicator ataupun screener daripada technical screener ya. Technical screener daripada website teropongbursa.my. Alright, 31 bulan Oktober. 31 kat sini. Sorry. Okey. So, kita tengok kita ambil tarian masa So 31 Oktober closing price dekat bawah tu. Okey, adalah tanda sikit tu saya tanda berdasarkan support and resistance ataupun sentimen semasa lah. Okay, so daripada sini maybe ada orang tanya kot, saya dah tak ingat So daripada sini saya anticipate dia akan turun test dekat area moving average 50. Ini jangkaan saya saja. Okay, ada error tapi saya tak ingat lah apa yang berlaku pada masa tu. Ini mula nampak melemah. Okay, price mula nampak melemah dan saya anticipate dia akan pergi ke MA50 ni dulu. Biasanya yang macam itulah. Okay, moving average ni ialah satu area yang normal. Okay, jadi kalau dia naik dah terlalu banyak daripada ataupun dia deviate daripada moving average tu, biasanya dia akan pergi balik dekat moving average tu. Jadi moving average berapa yang kita nak, yang terbaik tak ada sebenarnya. Depends pada kita punya mata kita yang kita nampak, yang kita sesuai. Okay. So daripada sini price turun, break moving average 10, lepas tu dia sambung naik lagi dan sekarang ni kita boleh kalau kat sini lah, okey. Atas move, kalau your trading strategy atas moving average 50 ni ialah hold, boleh dapat lebih kurang dalam 30% sampai ke hari inilah. Okey. Kita tengok pula harta. 31 kat sini. Okey. So harta naik sikit saja tu, lebih kurang dalam 1.8 ataupun 1.5%. Lepas tu dia drop 11%. Sekarang ni dia baru nak break even semula. Okay. Care Plus. Sekejap ya, kita screenshot lah just in case sebab malah nak study banyak kali kan. Okay, Care Plus 31 kat sini. Next day saja naik, lepas tu dia sideways, negatif 12%, highest 6% baru sekarang ni. Okay. So ni kita okay. Sekarang dia make new high. MyEG 31. Tak berjaya menembus si sorry. Ini line ni dibuat selepas pada dia dah ada high kat situ saja. Okay. 31 kat sini. Okay. Closing price highest dia setakat 2% saja sampai tu. Lepas tu sekarang tengah turun. So ni kira highest. Ni kena dia short term sajalah. Minimum 3 bar. Okey lah ni. Okey, MyEG berapa persen? 2.2. Cap plus tadi gagal Okey, plus masih lagi sideways. Okey. Hartalega okey, gagal. Hartalega kita consider gagal Top Glove berjaya 30%.
Next ialah MyAG 2.2%. Highest dia next day. Lepas tu ni, okey, yang ni pula highest dia setakat 5.4% saja. Dan dia dah mula buat, kita panggil lower low. Jadi ini kemungkinan besar price ni dah mula melemah. Kalau lah kan dia break bawah ni, kita consider dia bearish. Tapi medium term dia masih lagi bullish atas pada MA, atas daripada line ini MA 50. Okay, so yang ni 5% saja. 5%. X-in Supermax 31 kat sini, turun dulu. Sikit sajalah. So rugi dia loss dulu. 2 minggu lepas memang banyak huru-hara sebab kita punya ada announcement PRU dan sebagainya. Okey, jap situ dan juga highest. Terbalik. Yang ni highest kat situ kita punya trigger dan juga highest kat sini lebih kurang dalam 3%. Wah, yang ni tak berapa nak perform lah sebenarnya sebab dia turun dulu ni bawah pada MA10. Pangkal je lah Supermax. Okey, tapi sekarang ni tengah short term uptrend. Okey, ni short term uptrend. Short term uptrend. Okey. Okey, Tenko maximum 31 situ, highest kat sini. Okey. So lepas pada tu dia pergi lagi tak highest dia seterusnya. Ni dia tengah uptrend lah. Okey, highest dia 21%. Okey. Sebelum dia turun bawah moving average 10. Okey, Axiata mana? Okey, tu dia. Ni 31. Sekarang dia closing slightly bawah pada moving average 10 dulu. Lepas tu dia sambung balik naik Maybe kita ada good news lah kat situ. Okay. Axiata, Solution 31 kat sini. Okay. Dia right selagi atas pada moving average 10, highest dia kat situ. 27%. Ini adalah maximum points lah. Okay. Dan juga last kali si Scenic. Okay, tengok dia tengah cantik right atas moving average 10 31 kat sini. Alright ni. Dan juga highest point. Ini mula nampak candlestick melemah Okay. Belum tahu lagi direction dia nak pergi ke atas ke ataupun ke bawah. Tapi yang kita sure dia mula melemah. Ini saja. Okay. So kita tengok next 31 hari bulan 1 untuk BTF saja, untuk PC ataupun pre-closing. Ini adalah untuk yang very short term trade saja Okay, 31 hari bulan 10 PC. Ni. Okay. So untuk PC dia naik setakat tu. Okay. Yang ni kita punya trigger. Okay, sepatutnya scanner PC ni kita pakai antara pukul 4 sampai pukul 5 ataupun 4.45. So kita kena guna antara itu saja untuk buat pre-closing. Okay. Jadi untuk yang ni kita dapat untuk cap plus ni daripada sini closing 515, highest kita ada 3%. Okay. So tu kita punya satulah, ini yang pertama. Tengok Hex-in. Untuk next day, siapa yang nak buat short term trade, nak target 1% lebih kurang macam tu, korang boleh sangat guna screener ni Okay, 31 next day, highest dekat kita dapat 5% lebih kurang. Okay. Supermax 31, yang ni gagal. Okay, Supermax gagal. Kalau dia tak naik highest tu memang kalau dia turun bawah pada kita punya entry, basically 1 sen 2 sen kita dah boleh cabut. It depends on your strategy jugalah. Okay, it depends on your trading plan. Okay, ni trigger dia 31 hari bulan. Next day highest 14%. Okay. So kalau tak nak yang target terus nak jual next day tu, kena monitor lah pagi tu. Kalau dia naik, lepas tu dia turun sikit, dia naik banyak, dia turun sikit, naik banyak, turun sikit, naik korang boleh hold. Okay. Kalau intraday punya chart ni naik sini, lepas tu dia turun sikit. Lepas tu naik balik, dia turun balik. Naik sikit, naik banyak, turun sikit. Naik banyak, turun sikit. Naik banyak, turun banyak, dia break yang bawah ni. Ini maybe early sell signal untuk trade yang ni sahaja.
Okey, untuk chart yang intraday ni. Okey. Axiata. Okey, kita ada sini. Okey, yang ni tak ada high, dia tak naik tapi dia naik besoknya. Okey, so ni yang ni kita kira gagal lah. Okey. 31 kat sini, next day hanya naik sikit saja. Besoknya tu 4 bits. 4 bits actually kawan dah boleh take profit ya. Lebih kurang dah 6% next day. Yang ni gagal. Okay, tak ada high. Besok next day tu tidak ada high. Mestron. Eventually kita akan come out dengan very short term trades lah, macam intraday dan sebagainya tu. Tapi akan makan masa sikit ya. 31 besoknya tu next day. Okay, highest kat sini ialah tengok high kat sini H ni. Kita letak cursor kat sini 41.5. So kita letak balik kita punya measurement ni. Lebih kurang dalam ni 1.7% saja, 1 bit. Yang ni susah sikit lah nak orang kata apa, nak take profit kalau dia naik 1 bit tu. Okay, so ni kita kira gagal. Pekka 31 naik sikit saja, maybe 1 ataupun 2 bit saja tu. 1 bit saja, okay, sorry ini pun tak jadi. Dan sign, ini pun tak jadi, okay. So ni masa market kita tengah bengong lah, okay, tengah huru-hara. Okay, so seterusnya kita punya screener, kita tengok 7 hari bulan 11. Kita ada 2 kat sini, kita cubalah ya. Okay, top glove 7 hari bulan 11, 8, 7. Okay, so kita punya trigger, kita ambil ni, kita set dekat 7, closing price kat situ. Okay, dan current price ataupun highest price 31%. Okay, so biasanya macam ni lah standard performance screener kita, tapi depends pada kita punya market condition jugalah. Okay, Tenko 456 7. 7 kat sini dah kena cut loss. Okay, 7 kat situ closing price dan biasa ni gagal lah kiranya, dia dah close bawah pada moving average 10. Okay, ASB 7 November kat sini. Okay, highest lebih kurang dalam 67%. Ini penny stocks dalam web dalam screener ni sebenarnya dia tak ada kriteria penny stocks ataupun tak. Okay, dia akan excludekan stocks yang ada the highest probability untuk jalan. Okay, so kalau dia penny stocks then dia akan keluar kat situ. So kalau korang nampak ni, hopefully janganlah target penny stocks saja. Okay, sebab penny stocks ni dia ada risiko yang tersendiri. Jadi screener ni sebab dia screener technical, dengan ada resipi lain yang kita masukkan lah. Contohnya macam indikator ni kan, macam kerawang-kerawang ni. So ni indikator yang saya tengah develop lah. Okay, so dia memang ada, kita pakai information yang bukan setakat ada dekat chart. Okay, so yang macam dekat trading view ni memang kita pakai yang ada dekat situ lah. Okay, kadang-kadang ada information yang kita derive, maknanya kita multiply, kita tambah, kita tolak dan sebagainya, kita buat bahagi, baru kita akan dapat value yang tertentu yang kita nak tu lah. Okay, tapi kalau dekat screener dekat dalam website Teropong Bursa ni, dia gunakan selain daripada maklumat yang teknikal yang ada atas chart, dia akan juga guna maklumat teknikal lain yang tidak ada dalam chart. Sebab data ni kita dapat daripada kita punya service provider. Jadi ini bukan data sekadar chart saja, kita buat algoritma tu, bahagian teknikal ada sikit dan dia campur dengan resipi lain. Dia ada resipi lain yang kita olah supaya dia akan keluar counter yang terbaik untuk kita buat watchlist, untuk kita menilai lah. Kalau kita macam tak tahu nak trade ke apa ke, kita boleh cuba tengok list ni. Okay. Tapi kriteria utama dia akan fokus kepada trend following. Okay. Kalau korang pakai screener biasa, kalau korang sorting ranking dia tak cukup ataupun tak cukup bagus, first kali korang akan dapat mesti counter-counter yang murah dulu. Sebab apa? Sebab itu adalah counter-counter yang top volume. Okay. So kriteria saya,
takkan ambil daripada counter-counter top volume, tapi ada kriteria lain yang kita ambil lah, yang kita make sure counter tu memang highest possibility ada smart money dalam tu, dan juga momentum dia dah mula strong. Okay. Alright, so sorry seterusnya. Janganlah target habis, target penny stock saja bila nampak tu. Diversify. Kalau ambil penny stocks, ambil juga jangan ambil penny stock, jangan ambil banyak-banyak. Okay, refer your risk management. Okay, ni so ni closing kat sini, dan masa tu apa? Ini tengah bullish lagi. Dah bullish tapi dia weak sebab dia atas daripada moving average 10, dia masih bullish. Lepas tu bila dia close kat sini saja, dia dah mula bearish lah. Jadi kat sini maybe probably dia naik balik sini sebelum dia sambung turun. Kita punya movement yang biasa lah. Okay. And coincide pula dengan area high kat sini. So dia tak berjaya breakout. So lebih kurang bearish lah for now. Okay. Maybe dia akan test kat sini. Kalau dia close bawah pada moving average 10 ni, maybe dia akan pergi ke moving average 50. Dan daripada sini maybe dia akan rebound balik. Next kita tak tahu sama ada dia boleh breakout atau tak. Kalau ini strength dia kuat, possibly boleh breakout dalam lebih kurang minggu ni ataupun minggu depan. Okay. MyEG Jumaat ni 7. 7 ni slightly bullish lah pada masa ni. Tapi since benda ni dah buat higher low, dah buat lower low, buat lower high. Okay, dia dah mula sloping down kat sini. Ini kita consider weaker signal lah. Okay, dan dia gagal lah ni, MyG. Cheetah GLB 4, 5, 6. Oh, dia dah harga kat sini. Tak berjaya sambung naik dan dia turun. Okay, ni pun gagal. Okay. 7 kat sini. Okay. 4. Oh, dah atas dah tu. Okay. So dah atas kat sini, lepas tu dia mula turun. Ini pun dah kita consider dah area oversold. Overbought kat sini. So bila dia keluar doji ni, situasi antara bearish dan bullish dia lebih kurang sama strength dia. Okay, dia tak boleh nak decide. So next day tu kita tengok dia mula turun macam ni kan. Kalau orang belajar single candlestick, ini dia mula keadaan dah mula bearish lah. Okay. Cuma dia bearish tak strong lagi. Yang strong bearish bila dia keluar body yang besar. Okay. CMSB. Okay, 7 November kat sini. Okay. Lepas pada tu sideways 1, 2, sideways 1 hari saja. Okay. Sebelum dia sambung naik. Okay, sini highest dia lebih kurang situ. Kita dapat lebih kurang dalam 5%. Kat sini ya. 5% tu okay. Alright, next ialah okay ni dia tengah bearish tu. Ni pun gagal sambung naik. Okay. Dia hanya cecah lebih kurang highest dia daripada point yang kita screen tu, highest point takat 2.7% saja. Tapi dia punya turun tak kena cut loss lagi ni sebab dia bawah pada, dia masih lagi atas pada moving average 10. Cuma kat sini saja baru bermula. Okay. Minus 5%. Lebih kurang. Yang highest punya kat sini setakat 3% saja, 2.9 dan 3. Dan Chinhin. Tengok. Okay, 7 November kat sini. Okay, dia baru nak mula. So, yang ni berapa? 17%. Okay. So, kalau korang macam screen ni juga, dia ada feature untuk kita buat search. Jadi kalau korang subscribe untuk full, korang akan dapat search counter korang ada tak dalam list. Okay. Sekarang 14. Okay, jom kita buat satu watchlist baru. 14 hari bulan 11/22. Kita buat BTF dulu. Okay, so saya akan refer kat sini. Kita refresh dulu. Okay, kita ada Top Glove ASB harta pertama. Masuk ke sini Top Glove. Lepas tu apa? ASB harta pertama. ASB harta pertama.
Supermax Artronic icon. Supermax Artronic icon. Icon ni penny stocks ke? 14 sen. Keplas Inari Dinex. Okay. Keplas Inari Dinex. Okay, jom kita tengok dulu counter-counter ni. Top glove uptrend strong uptrend. Maybe dia dah high level overbought dekat sini. Kena hati-hatilah. Risiko dah mula tinggi. ASB pun slightly overbought kat sini. Kita nampak dia dah mula tinggi. Candlestick mula melemah. Okay. So kena jaga-jaga. Kalau tengok indikator ni dia duduk dekat level yang ketiga ni. Ini adalah risiko dia. Okay. So kat sini zero buy. Tak apalah nanti saya explain lah indikator tu. Okay. Harta. Okay. Dia dah close above moving average 10 kat sini. Dia kena breakout atas ni dulu. Level 2.20 baru kita consider dia strong bullish. Jadi for now memang kita nampak dia tengah lagi uptrend. Dia break moving average 10 short term. Lepas tu dia close above. Jadi ini petanda melemah jugalah. Okay, sebab dia belum lagi break previous high. Dia kena break ke atas tu dulu baru signal lebih strong. Faham Okay, dan kat sini dia area new support. Okay. Pertama, okay, kita tengok pertama dah mula break previous high. Okay, dan dia tengah duduk kat situ lah. Okay, so kalau ikut breakout ini dia panggil dah mula breakout. Cuma expectation kita harap dia boleh naik lah. Jadi kalau close bawah ni dia dah technical kira bearish. Supermax pun dia kena breakout ni dulu. Signal dia lebih strong kalau dah breakout ya. Artronic, okay, dia tengah trending up dah ni. Okay. Screener ni sebenarnya dia korang kena run tiap-tiap hari. Dia akan keluar result yang berbeza-beza lah. Okay. Jadi kalau siapa yang guna, korang kena susun screener results ni ikut preset yang ni Okay, kalau nak ikut preset lain pun boleh, volume ke apa ke kan, dari segi price boleh, tapi yang preset yang terbaik yang kita dah set ialah yang ni. So dia akan keluar ranking dia daripada nombor 1 dan sampai ke 10. Ranking dia, susunan dia. Lepas tu dia akan keluar lagi daripada 11 ke 20 dan seterusnya. Okay. Jadi yang number yang pertama ni yang duduk dekat depan ni antara ranking yang tertinggi ataupun yang paling utama sebab dia punya kriteria dah match yang paling baik. Okay. Okay, Artronic tengah dah naik dah tu. Sebab ini saya sure Artronic ni masa ni dia dah mula keluar signal. Tapi sebab saya tak ada simpan rekod yang trigger tu dan kita punya IT team dia yang tengah develop website tu, dia tengah buat satu sistem untuk track 30 hari punya trigger ke belakang lah. Bukan yang live punya tapi dia cuba tengah track untuk yang closing price. Jadi kalau closing hari ni dia cuba tengok dalam masa 5 hari berapa chart tu price pergi banyak mana. Itu kita tengah buat lah. InsyaAllah doakan kita berjaya. Okay, icon. Okay, kat sini dah mula breakout. Oh, ni maybe minggu lepas pada keluar ni. Okay, dia dah mula naik. Tak pasti ni 7 November. Okay, dah mula jalan. Ini okey lah. Okay. Keplas. Okay, Keplas tadi kita dah tengok. Dia kena break previous high ni dulu. Okay, dia kena breakout zone ni baru kita consider dia bullish. Ini pada masa ni saya anticipate lah masa yang merah ni sama ada dia terus naik ataupun dia turun pergi ke moving average 50 ni. Tapi bila keluar saja okey ni satu, yang kedua ini, lepas tu keluar yang ni dia dah candlestick bullish dengan high volume ni, kita akan anticipate price akan continue. Dia nak naik kat mana? Kita refer market structure dululah. Dia dah pergi ke area situ. Okay, dah sampai target dia lah. Dia dah cecah previous high dia. Sekarang ni kalau dia breakout lagi, barulah kita consider dia lebih bullish. Next resistance dia kalau dia breakout kat situ pula 58 sen. Tapi saya rasa macam dah tak boleh ni kan. Kecuali top glove lah dia seorang je yang melawan arus. Okay.
Inari, okay. Kat sini pertama dia gap up ni. Lepas tu dia dah mula trading above moving average 50. Adakah dia akan terus naik? Belum pasti lagi. Sebab ni pun berlaku yang sama. Dia close, dia gap up 1, 2, 3, 4. 4 candlestick ataupun 4 trading days dia duduk atas moving average 50. Lepas tu dia sambung turun balik. Tapi ini saya tak tahu. Tapi nampak gaya macam boleh bertahan. Okay. Dia punya previous low dia dekat situ. So kita jangka harapan kita lah. Okay, dia boleh break out kat atas ni. Untuk seterusnya dia test area situ. Okay. Sini kita punya zone ni dia kira swing zone lah. Dia kira macam satu zone resistance yang agak besar. Jadi kalau dia naik kat sini ni, strong price and volume, maybe dia boleh target sampai atas ni. Okay. Dan kalau dia even stronger volume, maybe dia boleh break out kat atas ni pula. Dan next target dia situ. Okay, apa-apa hal pun sekarang ni dah mula bullish sebab di atas moving average 50. Okay. Dan last kali, di next. Okay, short term dia tengah menaik ni. Short term dia tengah menaik. Tapi belum close atas pada moving average 50 lagi. Zone resistance dia lebih kurang lah. Okay, kita tanda lebih kurang kat sini. Ya, sinilah. Okay, so dia coincide dengan closing price kat situ dan juga high kat sini. So kita ada satu zone resistance kat situ. Okay. Dan daripada sini ke sini kita tengok dia tengah uptrend lah. Okay. No, tukarlah. Ambil situ. Okay, so ni kita punya results untuk hari ni lah, untuk minggu depan. Jadi ini saya akan klikkan kongsi salin dan saya akan share dekat dalam website. Okay, jadi siapa yang ada soalan-soalan tu, sila share dulu, share live ni dan kita akan jawab soalan kejap lagi ya. Okay, pastikan korang nama korang ada tag share dulu ya. Ni kita punya screener BTF 14, 11, 22. Okay. Ada soalan lain lagi tak? Okay, Syahmi ada. Alright. So kita tengok pula screener kita satu lagi, iaitu PC . So, kita tengok di sini, kita ambil pre-closing. Lebih kurang sama ya. Dia ada Ajia satu dengan KAB, Ajia, Fiamma. Okay, so kita buat satu lagi watchlist kita. 14, 11, 22 PC. Okay. So kita ada Top Glove ASB Harta Supermax. Top Glove ASB Harta Supermax. Artronic Icon Inari. Oh, Inari pada Artronic Icon Inari. KAB Ajia Fiamma. KAB Ajia Fiamma. Okay. So yang kita tak ada lagi tadi, last 3 ni lah rasanya. Okay. Okay, ni memang cunam. Dia dah break up previous high. Okay. Ni siapa yang guna strategi breakout, yang ni lah dia. Okay. Ajia. Dia dah breakout lagi previous high. Kita anticipate patutnya ada continuation lah. Okay. Sepatutnya dengan maybe 70-80% confidence level. Okay. Sebab strategi kita tak ada satu lagi strategi yang 100%. Yang ada pun maybe 99.9. Okay. So dia ada 0.1% untuk chances untuk gagal. Masih lagi ada. Okay, ni Ngama ni. Okay, sama ada nak buy kat sini ataupun follow lah korang punya strategi kan. Nak tunggu 1, 2, 3 hari baru nak buy ataupun nak tunggu 1, 2, 3 hari keempat baru nak buy. Ni pun hari keempat juga naik 1, 2, 3. Hari keempat baru naik 1, 2, 3. Hari keempat naik 1, 2, 3, 4. Naik sikit. 5 boring. Lepas tu hari ni baru
naik. Jadi benda ni kita tak ada siapa, kita takkan tahu masa depan. Kita boleh hanya melihat pattern dan kita boleh anticipate berdasarkan pattern yang kita nampak. Okay. Okay. Oh, KAB. Ni dah kena flush aku. Tapi unlikely juga sebab volume agak tak adalah tinggi sangat ini. Okay, sebab maybe sebab dari sini volume dah mula nipis. Itulah dia. So tak pasti sama ada dia boleh continue ke tak. Tapi dari segi technical, breakout kat atas ni 48 atau 49. Dia break bawah ni 747, maybe dia mula downtrend. Alright, so jom kita tengok soalan-soalan. Cik Syawal ada. Salam tuan. Waalaikumsalam. Okay, share. Kita ada ni. Okay, Aziz ada. Jangan saya refresh kita punya ni. Refresh kita punya Facebook dulu. Okay, sambil-sambil itu sekejap Kita tengok ni. Okay. So, kita buat satu lagi screener iaitu, bukan tambah simbol. Kita buat satu lagi screener yang jom cari counter punya. 14, 11, 22, JCK. Siapa yang belum share dulu Nanti saya akan bacakan soalan-soalan daripada sharer. So, kita tengok ESB. Yang ni kalau yang saya buat manual ni, penny stocks kita akan exclude. Okay. So, kita let go yang tu. Yang ni kita masukkan. Tambah dalam senarai amatan. Okay. Screener yang kita guna kat bawah ni ialah screener price. Tekan sini. Price, harga di bawah RM3. Okay, betul. Di bawah RM3. Moving average di bawah harga. Okay. Moving average 10 di bawah moving average 5. Dan moving average 50 di bawah 10. Jadi apa yang kita akan dapat sebenarnya macam ni Bila price kat sini. Okay. Tak kira lah hijau ke merah ke kan. So kita akan dapat yang pertama sekali moving average 5 kat sini. Sebab apa? Kalau price close kat sini, close, moving average 5, mana ni? 5 di bawah harga. Okay, moving average 5 kat sini, dah bawah harga, closing price. Okay. Lepas tu yang kedua, moving average 10 di bawah 5. Macam ni. So moving average 10 kat sini, di bawah moving average 5. Dan last sekali ialah moving average 50 di bawah 10. So kita akan dapat macam ni. Ni moving average 50. Okay, so yang ni kita nak. Maknanya ini signify counter ni ataupun pergerakan harga tengah menaik. Okay, kalau di moving average dia macam ni. Okay, so ini screener setup yang simple. Okay. Okay, tak perlu kita dah masuk sebab dia dah atas. Macam ni lah, dah mula menaik kan. Okay, kita tengok lagi icon. Maybe saya boleh buka balik ni kot. Nampak tak? Okay. So icon, ni pun penny stocks tak yalah dia tengah uptrend lah tu. Okay. Saya tak galakkan kita trade penny stocks kecuali kita tahulah. Kecuali kita dah faham. Atronic masuk. Supermax. Macam saya cakap tadi, Supermax ni dia kena breakout. Level kat atas ni dulu baru kita consider dia bullish. Boleh faham biasanya saya akan buat macam ni lah. Okay. So Supermax ni masuk untuk kita study. Kalau dia breakout, kita consider dia bullish. Kalau dia reject level ni, kita consider dia bearish. Ni kira dia tengah di persimpangan lah. Okay. KAB. KAB kita boleh masukkan, tapi dia tengah high risk Keplas pun high risk juga ni. Bukan high risk, dia tengah duduk dekat level resistance. Dia kena breakout ke atas ni dulu, baru kita consider dia bullish. So saya akan tambah X kat sini. Okay, so masuk Keplas. Inflex. Banyak lagi, kita ada 163 counter. Jadi daripada ni yang saya punya screener tu, dia akan ambil yang paling the highest possibility. Counter tu tengah strong, fundamental dia strong, dan kita akan cubalah untuk sort counter-counter tu the highest possibility untuk duduk dekat nombor 1. Tak perlu kita nak scroll sampai ke bawah. Okay, Mflex. Oh lah, 15 sen. Okay, kalau tak saya dah masukkan counter ni sebab dia tengah strong, tengah trending up. Tapi saya tak galakkan lah. Okay, kita cuba untuk buat yang selain daripada penny stocks. Sebab penny stocks ni kalau untung dia best. Tapi kalau rugi dia, orang tak nak bercerita pasal rugi penny stocks. Okay? 50%, 70%, 80%, 90% benda biasa.
hanya sikit saja orang yang boleh buat profit dekat penny stocks. Okay, tak ramai lah boleh buat, sebab saya pun ada trade penny stocks, tapi tak dapat untung yang besar. Dari segi percentage tu memang besar, tapi saya tak masuk banyak sebab saya tak berani nak manage risiko yang besar. Kalau penny stock saya akan masuk maybe dalam 5,000 macam tu, sampai maksimum saya akan masuk RM10,000 saja, itu saja. Kalau masuk RM10,000 memang kita target rugi dia minimum RM3,000 ataupun 30% kat situ. So kalau kita dah range macam tu, let's say RM3,000 saya sanggup loss kan. Kalau saya pergi beli RM20,000, kerugian yang saya jangka tu 30% tu bukan RM30,000 lagi, bukan RM3,000, tapi dia dah jadi RM6,000. So daripada bila dia dah turun melebihi kita punya comfort level, kita lagi susah untuk cut loss. Dan bila kita susah untuk cut loss, biasanya losses dia akan makin membesar kalau kita tak cantas di awal-awal. Jadi macam itulah. Memang kalau saya lah trade penny stocks, memang saya limitkan maksimum RM10,000. Kalau dapat untung maybe dapat RM2,000, RM3,000, itulah cukup. Walaupun actually kalau masuk banyak boleh menang banyak, tapi bila memikirkan kalau benda ni tak jadi tu, kita terpaksa limitkan. Kalau tak nanti akaun kita senang nak hancur lah. Okay. Ini pun okay masukkan, tapi dia hanya bullish bila dia breakout kat atas tu. Okay, kita akan monitor. Tambah XTL, 2.5 pun masuk juga. Okay, tak payah tengoklah ni. Okay, Mestron kita dah tengok tadi, movement dia dah naik, dah mula bullish. Okay. Untuk siapa-siapa yang nak tahu saya punya entry, biasanya saya pakai beberapa jenis entry lah. Tapi yang paling common, dia breakout macam ni. Ini pada candle ni dia dah mula breakout, ataupun dia yang hijau ni, ataupun candlestick yang hijau tu. Okay, bila dia dah merah tu, lepas tu dia ada keluar satu hijau. Bila dia keluar hijau. So ini bukan maksudnya, ni saya punya trigger. Maknanya bila kita tengok tu, okay, counter ni kita kena shortlist, counter ni kita kena perhati. Jadi bila kita perhati, lebih maknanya kita fokus kat situ. Kita tengok, bukan satu ni je, kita tengok banyak-banyak lah yang dalam tu. So bila ada saja trigger buy yang next, sama ada high volume ke, ada volume spike ke, ataupun dia short term maybe 30 minit dia ada trigger buy ke, macam-macam lah, depends on your SOP, tapi saya ada SOP saya. So di trigger kat situ baru saya entry. Tapi biasanya entry saya tu bukan masa di tengah senyap, masa tak ada apa-apa. Biasanya saya masuk bila dia dah mula naik. So bila trade yang macam tu, kita tak boleh nak banyak sangat. Okay, sebab dia dah mula jalan, tapi trade tu lebih selamat. Maknanya kita dah tak perlu tunggu lama, kita tak perlu nak hadap risiko yang lebih besar, kita beli masa dia tengah senyap, dan risiko untuk jatuh tu tetap ada. Okay, so bila dia mula naik, risiko nak sambung naik tu lebih tinggi. Sebab apa? Macam sebelum-sebelum ni saya bercerita, kita ada, ingat kita ada bukit macam ni. Okay, so sebahagian daripada bukit ni sebenarnya dia tengah maybe kat sini kat sini dia gelap. Okay, kat sini dia gelap. So kita tak nampak, lampu hanya display setakat sini saja. Okay, dan kita ada bola kat sini, bola ni baru saja bergerak. Okay, so saya akan masuk dekat dia tengah nak bergerak ni. Okay, orang lain maybe masuk kat sini. Okay, maybe masuk harga yang lagi macam strong ke apa, saya tak pastilah kan. Okay, orang masuk, orang lain maybe masuk awal lagi. Saya masuk, saya cuba untuk masuk pada last minute. Okay, so once bola dah bergerak, kita, orang lain dah anticipate lama, maybe dia dah pile up dia punya strength ataupun dia punya modal ke dah masuk kat situ. So kat sini bila dia bergerak saja baru saya entry. Masa dia maybe kat sini ataupun kat sini, saya dah cabut. Okay, sebab apa? Sebab kita nampak setakat ni saja. Okay, ada setengah orang dia dah boleh anticipate, okay, yang ni cerun ni maybe dia akan turun lagi banyak ni. Mungkin dia akan turun macam ni, kita tahu. So once bola ni dah bergerak, kita akan nampak dia punya movement dia. Sekarang dekat sini, sekarang dekat sini. Okay, sekarang dekat sini. So bila kita nampak dia dah mula landai kat sini, maybe the best time untuk kita exit. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi apa yang berlaku depan ni. This is a dark place. Okay, kita boleh buat anggapan, tapi kita kena sentiasa ada plan A dan plan B. Okay, anggapan kita ini maybe dia akan naik sikit sebelum diturun. Okay, ataupun kita punya ni plan A kita, dia makin turun. Tapi ni plan B, kalau dia dah sampai dinding, ini adalah plan B dekat mana kita nak cut loss. Faham tak? Okay.
Alright, Maestron masuk. Oh dah masuk Tama, ada. Okay, ni dah mula melemah. Okay, belum tentu lagi dia akan turun. Tapi slightly bearish lah. Okay, dengan higher volume. Ini pun saya suka nak masukkan. Yuli. Oh. Yuli masuk. Okay. Sebab dia dah break up previous high kat sini. Tengok lagi. OCR 11 sen tak payah tengok. XOX tak payah tengok. JDM. Okay, JDM. Oh, okay. So dia dah turun kat sini. Kita tengok dia turun. Lepas tu dia dah naik tapi gagal untuk melepasi previous high dia kat sini. So sekarang ni probably masih dalam fasa accumulation ataupun fasa sideways lah. Okay. So ni belum pasti lagi bila nak jalan ni. So unless kalau dia dah breakout kat atas ni, baru kita kata dia bullish. Ini kalau dia breakout atas moving average 50 ni pun saya takut dia gagal lagi lah. Sebab sloping down ni agak teruk. Agak kuat lah dia punya slope ni. Sebabkan gap down kat sini. Maybe ada corporate exercise ni, tapi saya tak pasti lah. Okay. Alright, so JDM ni not so bad. Kita tengok dia tengah uptrend kat sini. Okay. Jadi harapannya dia boleh continue naik lah. Tapi belum pasti lagi. Jadi ini pun saya nak masukkan JAX. Oh, tak ada dalam saya punya list. Okay. So dia zone kat sini lah kita. Ni pun okay juga. Jadi kalau dia dah breakout kat atas ni baru kita consider dia bullish. Jadi ni fasa ni probably tengah fasa accumulation lagi lah. Okay, tapi dia dah menunjukkan tanda dia short term tengah uptrend. Jackson tak payah dulu lah kot. Nak masukkan juga Maybe boleh juga masuk kot untuk kita monitor Sebab counter ni pun kalau counter kecil ni kita boleh kita boleh ambil risiko lebih sikit kan. Tapi jangan beli banyak-banyak sampai tak boleh tidur lah, itu yang utama. Okay, Armada. Kita tengok Carex ni cuba tengok. Oh, Carex ngam masuk dalam list. Hibiscus kita dah tengok tadi Lion In. Oh, bagus juga ni. Dia baru saja breakout. Dia baru saja uptrend. Ini yang pertama dia signal dia tengah sideways kat sini. Lepas tu sini dia breakout yang pertama. Ni zone yang ni. Okay, dia breakout tapi masa dia breakout tu bawah pada moving average 50 lagi lah. Lepas tu maybe strength moving average 50 ni terlalu kuat, harga turun dulu untuk short term. Dia tak pergi test ke lowest point ni. Okay. Instead of dia buat satu higher low dan dia buat bentuk uptrend. Dan last kali dia breakout kat sini. So dekat setiap point ni sebenarnya kita ada trade. Okay. Tapi berbeza-beza lah. Macam saya tak ada, maybe trade, short term trade maybe ada dekat sini saja. Okay. Tapi kalau ada counter lain, saya akan fokus counter lain dulu. Sebab ni memang dia tengah down. Okay. Kat sini ada saya punya trade. Okay, saya punya trigger adalah. Tapi memang limited sebab kita kata dia bawah pada moving average 50. Dia major downtrend. Cuma kat sini kita boleh kata dia tengah technical rebound. Jadi hit and run ataupun short term trade intraday dan sebagainya boleh kat sini. Nak swing belum boleh. Okay, sebab dia tak sesuai lagi lah. Bawah pada moving average 50. Lepas tu dekat sini dia tengah price tengah sideways. Ini satu minimum lah kita panggil bullish harami kat sini. Okay, tapi harami dia tak gap up. Okay. Maybe technical pun tak apa nak sesuai kita panggil tu. Tapi pada saya minimum lah. Ini kira bullish juga ni. Lepas tu besoknya tu dia support harga continue naik. Okay. Lepas tu dia sideways. Okay, dia sideways kat sini. So naik, breakout. Lepas tu dia masuk balik dalam range. Dia naik lagi sekali, test ni tak sampai, turun. Dan dia cuba naik, test kat sini dan dia berjaya breakout kali ni. Okay. So dekat sini pada saya dah mula bullish lah. So it depends on your trading plan. Kalau siapa yang buy masih area kat bawah ni, dia ada strategi dia dipanggil macam Wyckoff ke, buy at support dan sebagainya. Dia tengok price and volume. Masa tengah turun ni kan, volume besar ni, probably ada volume, ada smart money yang tengah sambut lah. Okay. Lepas pada tu dia tengok price dah stop, naik sikit, lepas tu dah stop lagi sekali, ada orang buy dekat area situ. Strategi tu. Tapi saya tak berapa gemar lah strategi tu sebab strategi macam tu dia lebih banyak menunggu. Okay, pada saya lah. Okay, saya lebih suka buat yang tengah jalan, tengah agresif tu. Okay. Tak dapat banyak tapi saya punya win rate agak tinggi jugalah. Maknanya kita trade tu
kejap naik, lepas tu yalah naik sikit lah, lepas tu kita terus cabut. Pada saya dia strategi yang macam tu dia menaikkan semangat lah. Kita trade je jadi, trade je. Walaupun dia tak banyak, tapi dia sentiasa jadi. Compare dengan kita trade yang ni tak jadi, trade lagi satu tak jadi, 7-8 trade tak jadi, tapi kita ada 2 ataupun 3 trade yang bila dia jadi, dia menang besar, wipe out semua dia punya loss tu, dia boleh cover semua loss. Yang tu actually bagus juga, tapi saya cepat patah semangat. Okay, saya suka benda yang sentiasa yang banyak kali jadi. Walaupun dia tak banyak, tapi dia boleh menaikkan semangat lah. Itu bagi saya lah. Okay, sentiasa motivated. Kalau trade ini gagal, trade kan, dia kalau macam tu saya patah semangat lah. Gitu je lah. Tapi ni strategi masing-masing. Kita kena kenal diri kita, apa yang sesuai dengan diri sendiri. Alright. Okay, sorry. Okay, kita nampak ada Syawal tanya YBS. Okay, kita tengok. Terima kasih Syawal share YBS. YBS ni sebelum ni lah, 2-3 minggu lepas memang ada dalam list. Oh. Okay. So, daripada pengamatan saya lah. Okay, kita komen dari segi teknikal. Okay. Asalkan sikit chart ni. Kita tengok dekat daily chart. YBS ni macam kurang aktif ya. Sekejap. Macam counter tak berapa aktif. Saya nak tengok info lain yang tak ada dekat chart tu. Okay, dekat saya punya sistem lah. Sekejap. Okay. Dari segi teknikal kita tengok price dah cross bawah pada moving average 10 kat sini. Okay, kat sini kira macam medium term dah mula bearish lah. Okay, sorry, ni 30 minit. Ni dia. Okay, sorry, ni adalah daily chart. So daripada sini kita tengok high dia kat sini, paras tertinggi, lepas tu kita ada nampak paras yang next yang tinggi kan. So kita gariskan macam ni. Jadi bila kita nampak macam ni, kita nampak dia mula menurun, betul tak? Okay. Sama juga kalau kita nak gauge situasi keadaan chart tengah menurun ataupun menaik kan, dari segi medium term lah. Okay, kita pakai daily chart ni, kita pakai garisan macam ni. Kita tanda dekat setiap point yang kita nampak rendah ni lah. Okay. Ini satu yang rendah kita nampak obvious. Kita tanda sini satu, lepas tu kita tengok okay, kita nak sambung sini boleh. Okay, kita ambil point ni satu, kita tarik lagi ke depan. Oh, ni pun kena juga. Okay, ni satu kena, dua kena line ni. Tarik lagi. Oh, okay, sampai ke sini. So, kita nampak price dah mula naik ke sini, lepas tu dia berhenti, dia ngam-ngam kat situ. Okay, naik, lepas tu dia rest kat sini, naik sikit dan dia rest kat situ. Ini 2 point ni, kita ada 2 point ni, kita boleh buat projection yang seterusnya. Okay, jadi kita nampak. Okay, daripada sini dia mula rebound, lepas tu dia naik, lepas tu dua yang last tu dia panggil bullish engulfing. Dekat sini kita nampak ngam-ngam pula dekat garisan yang kita lukis tu ialah keluar bullish engulfing. Jadi kat sini ialah minimum lah ada buy signal itu, depends on your strategy. Okay, so lepas tu kita tengok dia naik. Kalau macam ni kita boleh target previous high lah. Kalau kau kena study market structure, okay, support and resistance, previous high, previous low, trend, market structure dan sebagainya. Okay, so kita boleh target di area situ, dah sampai target kita, lepas tu dia breakout sekali lagi ni dah mula bullish balik. Okay, dah mula bullish balik, lepas pada itu tak berjaya sambung naik dan dia jadi bearish. Dekat sini dah mula bawah pada close, dah mula closing bawah pada MA 10 dan dia tu sambung lagi turun. Ini yang saya tak suka lah, pasal bukan tak suka, ini adalah dia punya yang bagusnya pasal moving average ni, dia bagi trend, dia sebagai trend indicator. Okay, kadang-kadang dia gagal, tapi lebih banyak masa dia lebih reliable compare dengan indicator lain. Sebab tu saya pakai moving average. Ini saya punya pendapat peribadi sajalah. Okay, so dia dah break, dia pergi balik test moving average 10 ni sebelum dia sambung lagi turun. Tu kat sini dia dah mula naik balik. Once dia dah mula naik, kita tengok dia mula naik sampai kat sini, highest point coincide dengan level sini Okay. Coincide ataupun kebetulan dia kena dekat previous high dekat sini dan dia mula turun.
Jadi pada saya benda ni dah mula bearish ataupun dah start technical rebound. So kalau siapa yang ada kat dalam ni, benda ni dah mula bearish lah. So you have to follow your plan. Jadi support yang seterusnya dekat sini. Ni technical lah, kita pakai market structure. Dan seterusnya yang paling rendah lah kita ambil kat sini terus. Okay. Kalau nak ambil kat sini pun boleh juga, tapi beza dia 2 sen saja. Okay. Kalau 2 sen tu besar, dan ambil yang dekat. Sebab kadang-kadang dia boleh cecak kat sini, dia turun lagi, lepas tu sebelum dia naik balik pada juga. Okay. So choose your stop wisely. Jadi kalau saya trade yang counter macam ni, dia dah turun. Okay. Dah turun, dia mula naik saja, zone yang ni, kita panggil trade yang tengah berlaku ni, kita panggil dia, ataupun saya panggil dia trade technical rebound. Sebab kalau trade yang macam ni, trade yang trending up. Yang ni dia dah mula trending down. Lepas tu selagi dia tak break atas ni, trade yang dekat sini dia panggil technical rebound saja ataupun swing sampai situ. Lepas tu maybe dia akan turun balik sampai. Yang ni swing trade antara range yang besar. So bila dia tengok ada dah mula jalan ni, maybe dia nak target dekat atas ni. Tapi kadang-kadang tak sampai. Okay. Biasanya dekat dalam 78% kat sini. Ni maybe 62% kot. Cuba kita tengok highest point situ, lowest dekat area 61, 78 kot. Sekejap kita double check. Kita tukar setting dia. 78.6. Ngam-ngam sampai 78.6. Benda ni dulu saya ada ajar dalam saya punya coaching, kelas coaching lah. Sebab apa saya tak take profit full. Okay. Sebab banyak kali saya target macam tu, dia gagal. So saya set target saya dekat, kurangkan sikit daripada ambil full target daripada bawah ni sampai ke atas. Saya set sampai 78 ataupun 68, 62% ni. Dia punya success rate tu mula jadi tinggi. Dia mula banyak berjaya. Walaupun kita tak dapat banyak sangat, tapi kita punya trade tu banyak mula jadi. Sebab kita set disiplin dulu dan kita set target kita rendah. Kita lower our expectation, kita akan jadi lebih gembira. Ini saya punya filosofi lah. Okay. So tak boleh nak expect banyak-banyak, sebab kita ni hanya pengemis dalam market ni sebenarnya. Okay. Kita bukan sifu, bukan otai, bukan siapa-siapa. Kita pengemis saja dalam stock market ni. So bila ada profit, ambil saja. Orang bagi, ambil. Itu saya punya mentality lah, itu yang saya fikirkan lah. Okay. Nak jadi king dalam stock market ni, saya rasa lupakan je lah. Sebab kita modal berapa je kan. Okay. So yang ni adalah dia dah mula retracement. Okay, dan retracement yang besar jugalah ni dari segi candlestick ni. Tapi volume dia tak adalah besar sangat. Orang kata benda ni masih lagi bullish. Tapi dah kena alert lah. Okay, kalau dia break trend line ni, maknanya maybe dia akan continue turun. Banyak mana nak turun, depends pada dia ataupun depends pada market participant. Kalau orang decide, market participant kata benda ni dah game over, maybe harga turun lagi banyak. Okay, kalau market participant kata okay, ini short term retracement saja, bila sampai dekat sini price mula naik, dan kalau orang semua bersetuju dengan benda tu, harga akan naik. Sebab market kita ni, dia yang gerakkan harga turun naik sebenarnya buyers and sellers. Okay, orang yang membeli dan orang yang jual. Kalau orang membeli tu ramai orang yang membeli, jadi possibility untuk harga naik tu lebih tinggi. Dari segi kuantiti orang membeli dan juga kuantiti berapa yang dia beli, size yang dia beli tu. Okay. Kalau seorang beli banyak kuantiti, dah probably benda tu lebih bullish. Okay. Tapi overall market participant yang akan gerakkan harga, sama ada turun ataupun naik. Alright, so yang ni pada saya dia dah habislah untuk sekarang ni, sebab dia dah buat high kat sini. Dia dah buat lower high dan dia tengah turun. So either dia akan pergi kat sini, dia break out ke bawah, ataupun dia turun bawah ni dan pergi ke atas balik. Itu dua-dua tu equal opportunity. Okay. Jadi for me dah tak ada trade kat sini lah. Okay. Okay, Ahmad Kancil ada tunggu masuk balik atas MA biru. Possibly, ya betul. Atas at least biru ni ialah moving average 50. Okay, Azhar Muhammad Ali. Salam tuan SB Fly tuan. Okay. hopefully ada lah. Ada untung kat situ lah. Okay. Tahniah ya. Siapa lagi ni? Kita punya sharer ni. Oh, Fiamma. Hafiz Ramli tanya Fiamma. Okay, siapa yang belum share dulu ya. Lepas tu tanya balik.
Fiamma ni tadi kita dah masuk dalam watchlist kita. Kita ada dalam BTF kalau tak silap saya. BTF ada, PC ada, screener dan juga JCK ni. JCK ni kita ada masukkan tadi. Alah tak ada. Oh sebab kita tak sampai lagi kat situ kot. Okay, tapi dia ada dekat dalam ni. 14 satu mana? Okay, 14 11 ni ada tak Fiamma? Dia ada dalam PC lah kot. 14 ni. Ada Fiamma ni. Okay, last sekali dalam 10 ni dia duduk dekat bawah ni. Okay, so ni PC ni ialah pre-closing. Kita target maybe besok ada chances untuk dia continue naik. Tapi ini adalah untuk yang PC ni adalah untuk short term saja, untuk next candle saja. Jadi kalau dia naik berapa pun terus kena cabut lah basically. Okay, so kita takut dia mula turun sebab hari ni kita panggil T0 dan besok ialah T1. T1 tu ialah hari yang profit taking. Majority T1, T2 hari pertama dan hari kedua lepas pada high volume tu, majoritinya maybe 70-80% ialah hari orang profit taking dulu. Lepas pada tu lepas dah habis for selling dan sebagainya tu, barulah bila seller tak ada dalam market, macam saya cakap tadi kan, yang menggerakkan market buyer dan seller. Jadi bila seller tak ada dalam market, baru buyer boleh take over dan push harga naik. Okay. So okay, Fiamma ni dah high risk lah. Maybe kalau dari segi indicator ni probably dia dah duduk RSI maybe dia dah duduk dekat zone overbought. Okay, cuba kita tengok. Saya trade kat sini tak pakai indicator. Kita pakai price volume je. Sebab kalau letak indicator banyak-banyak saya jadi dia indicator dia bagi bagi indication bullish ataupun bearish kan. Jadi kalau dia 5 kata bullish, 3 kata bearish, dia akan jadi sekabut. Sebab tu saya guna market structure saja. Okay, so kita tengok kat sini dia dah duduk level overbought kat sini. Okay, so tapi saya tak pakai lah benda ni sebab kalau pakai ni saya akan jadi takut. Jadi kadang-kadang kebanyakan entry, kebanyakan counter saya tak entry sebab risaulah benda ni kata dah naik tinggi kan. Jadi bila kita tengok balik sejarah kat sini bukan kekurangan indikator ni sebenarnya, tapi macam itulah dia punya calculation semua tu dia akan dah set lah. Okay, sebab zone kat sini tak semestinya zone menjual. Okay, yang kita perlu tahu kalau yang saya masuk kelas dulu lah, level 50% saja. Atas 50% bullish, bawah 50% bearish. Jadi kat sini ni zone yang maybe kita kata high risk lah. Okay, tapi kalau zone kat sini high risk, kawasan ni memang kita tak nak masuk lah. Sebab kita dah takut kan. Okay, kalau saya sebab benda macam ni lah, ni saya discover dalam proses kita belajar dulu baru discover kata ni okay, ni tak nak belilah, dia benda dah tinggi. Lepas tu kalau kita tak nak beli tu makin lama dia naik. Okay, so bila dah kena banyak kali, okay, contohnya macam ni kan, kadang-kadang bila dia dah turun, dia naik sikit dia sambung turun lagi kan. Macam itulah. Saya tak berapa minatnya tu. So bila dia dah terkena banyak kali ni, jadi saya tak pakai lagi lah indikator ni. Cuma pakai market structure. Once dia dah break out previous high kat sini, kita dah boleh kata boleh take risk, buy saja. Kalau dia turun bawah, kita cut loss. So trading ni memang dia kena ada plan A dan juga plan B. Itu sahaja. Kita nak risau-risau benda ni dah naik tinggi ke apa ke, kalau kita tak boleh bertindak dengan maklumat tu, tak payah masukkan dalam sistem kita sebab nanti akan buat serabut kepala. Okay, trading ni kita nak kena tak ada emosi sebenarnya kalau boleh. Okay, saya tengok dia duduk dekat area oversold, overbought dan dia terus naik lagi. Tak kegeram kalau jadi macam ni. Okay, so overall Fiamma benda ni masih lagi bullish tapi kena berhati-hatilah. Okay, sebab kita takut dia peak dekat sini dan dia mula turun dan terus habis. Kita takut macam tu saja. Sebab tu kena ada plan A dan juga plan B. Exit target kat mana? Exit untuk cut loss dekat mana? Kalau saya ambil simple-simple saja, yang paling strong moving average 50 ni. Okay. Kalau if you can afford lah from here to here. Kalau tak boleh, then ambil short term saja dulu ataupun kecilkan your lot size. Okay, siapa-siapa yang mana share lagi ni? Kita dah pukul 11 Fiamma, okay, Hafiz Ramli. Okay, M Ridwan Saidin ni, Cap Plus. Okay, ni ada share seorang lagi.
Dekat sebelah nama dia ada tag sharer Lepas tu ada Syazwan YBS. Okay. So kita tengok Care Plus. Masih lagi bullish. Tapi dia price ni kita dah nampak dia mula melengkung macam ni lah. Moving average 10 tu dia naik. Lepas tu dia mula sideways. Yang paling best moving average macam ni. Okay. Dan dia continue naik macam ni. Okay. Kalau dia dah mula macam ni, dia menunjukkan price tu dah mula sideways. So sama ada exit ataupun take profit dekat situ. Once dia dah mula naik balik, baru dan ada breakout. Contohnya ada breakout market structure, previous high ke dia ada breakout kat sini, boleh consider kita nak buy balik. Kalau nak buy dekat area support pun boleh juga. Okay, tapi saya tak berapa gemar lah style tu. Okay, so tu saja daripada saya hari ni. Siapa yang ada soalan lagi, korang boleh hantar WhatsApp ke saya yang saya bagi nombor telefon. 012-195-5262-785. Okay, Kamarul. Jadi saya ada support group dekat dalam Telegram yang percuma untuk saya punya klien. Saya adalah remiser dengan Melaka Securities. Okay. Jadi siapa-siapa yang belum ada akaun CDS dengan M+, saya galakkan buka satu akaun dengan saya. Okay, jadi korang akan dapat benda semua ni lah. Termasuk screener teropong bursa ni percuma selama sebulan untuk yang trader baru. Okay. So lepas pada tu active trader boleh request untuk extension percuma sahaja. Okay, kalau tak aktif tak perlu gunalah sebenarnya, betul tak? Sebab tu kita tak bagi untuk orang yang tak active trade. Okay. Alright. Kalau selain daripada saya punya klien, korang boleh subscribe lah benda ni direct dengan Teropong Bursa. Sebab Teropong Bursa punya team ni yang actually develop, saya bagi dia punya algorithm, saya bagi setup saya dekat dia orang untuk dia setup saya dari segi matematik lah, macam mana dia punya logik semua tu saya bagi dan dia orang buat coding semua lah. Lepas tu saya agak puas hati lah dengan screener ni. Okay. Cuma kadang-kadang of course lah benda ni akan depends pada keadaan market juga. Okay. So doakan hopefully screener ni boleh tambah lagi satu feature untuk buat backtesting tu. Sorry, bukan backtesting tapi feature untuk keluarkan last 30 days punya trigger dah tengok performance. Senang sikit nak tengok, betul tak? Okay, jadi semua orang boleh tengok dekat mana dia jadi, kat mana dia tak jadi. Okay. Jadi itu sajalah daripada saya hari ni. Siapa-siapa yang tak ada soalan lagi, WhatsApp je saya. Cuma jangan tanya boleh hold ke buy ataupun sell. Sebab saya, kalau selain daripada saya punya klien, saya tak berapa sesuai nak bagi recommendation yang macam tu. Sebab dia dah termasuk dalam regulated activities. Okay. Sebab saya reminder yang berlesen, jadi kita kena, dia ada code of conduct lah. Kita kena ada guideline yang kita kena comply. Okay, supaya tak mislead the public. Alright, itu saja. Nombor telefon saya dah ada. Silakan WhatsApp saya. Hopefully boleh dengar daripada korang. Dan siapa yang tak ada akaun lagi, boleh contact saya direct untuk buka akaun dan enjoy all the services termasuk grup Telegram yang saya share ni. Telegram. So saya punya all of my clients akan dapat ni Sekejap. Sorry. Klien saya akan dapat benda ni. Dia panggil BTST. Okay, kita ada kat sini. Lepas tu trading IDs yang kita bagi dululah. Okay, ni ada PTRB. Menarik kat ni tapi tak syariah. Masa tu dia baru saja jalan Okay, kita tengok apa yang jadi PTRB. PTRB. Lama juga tunggu kat sini. Lepas tu dia sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hari baru dia jalan. Okay. Ya. Yeah. Okay, 5 lagi. 1 hour lagi. 1 hour lagi. Okay. So ini Hong Seng ni belum jalan lagi lah Kita tengok lain. Ada lagi tak? Ni BTST punya, kita punya yang trigger tadi lah. Okay, ni satu. Apa lagi? Banyak benda dalam ni. Ni semua kita share direct saja. Ni contohnya. 10 hari bulan November, Yingsen Potential Swing Trade RM2.16. Hari ni dah RM2.28 masa saya post tadi tu. Okay. So benda ni semua adalah percuma sahaja untuk saya punya
clients dan juga active trader. Kalau buka account CDS tapi tak trade pun tak ada guna juga, sebab saya akan tapis dari segi siapa yang serius nak belajar dan siapa yang serius nak buat trading. Okay. So itu saja daripada saya hari ini kawan-kawan. Terima kasih banyak siapa yang join dan harapan saya boleh dapat keep in touch dengan korang. Dan kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam.